Baik saudara, sekali lagi kami akan bersiaran secara langsung ke Sabah. Tetapi kali ini kita bersama Nur Hazimah Radik dari Studio Berita RTM di Kota Kinabalu. Hazimah, teruskan. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perkembangan gempa bumi yang berlaku di Ranau Sabah. Setakat pukul 2 petang tadi, sebanyak 32 gegaran susulan direkodkan selepas kejadian gempa 5.9 skala Richter pagi kemarin. Terbaru kira-kira pukul 1.45 tengah hari tadi, gegaran sederhana berukuran 4.5 skala Richter dirasai di Ranau, Tambunan, Pedalaman, Tuaran, Kota Kinabalu dan Kota Belud. Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah Abdul Malik Tusin ketika dihubungi wartawan RTM mengesahkan kejadian tersebut dan menasihatkan orang ramai supaya tidak berada dalam bangunan yang mengalami tanda-tanda retakan. Beliau juga tidak menolak kemungkinan akan berlaku lagi gegaran susulan. Orang ramai dinasihatkan untuk menyemak laman sesawang meteorologi di www.met.gov.my atau laman sosial jabatan berkenaan bagi mendapatkan maklumat sahih mengenai kejadian tersebut. Timbalan Ketua Menteri yang juga Huguan Sio Kadazan Dusun Murut KDM Sabah, Tan Sri Joseph Pairin Kitingan mengingatkan mana-mana individu termasuk daripada luar negara supaya mengutamakan etika ketika melakukan aktiviti pendakian Gunung Kinabalu. Beliau menegaskan setiap pendaki harus menghormati kesucian dan semangat yang wujud di gunung tersebut. Tan Sri Pairin merujuk kepada tindakan sekumpulan warga asing yang berbogel ketika berada di puncak Gunung Kinabalu baru-baru ini. Sehubungan itu, satu upacara untuk menghormati semangat gunung akan diadakan dalam masa terdekat ini. Mereka ini dihadapkan kepada mahkamah sekurang-kurang native court because to us they have broken native laws. Mereka harus tidak dibenarkan kembali ke negeri kita ini. Tan Sri Pairin menyatakan demikian dalam sidang media di Kundasang, Sabah. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan Kementerian Pembangunan Infrastruktur akan membuat tinjauan di kawasan yang terjejas dalam kejadian gempa bumi kemarin bagi mengenal pasti kerosakan serta kemusnahan agar tindakan selanjutnya dapat diambil. Wira tidak didendang, berbekal semangat kental dan dengan niat membantu sesama manusia. Malim Gunung Kinabalu merupakan antara mereka yang paling giat membantu pasukan keselamatan dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa gempa di Gunung Kinabalu sejak semalam. Malim gunung ini adalah antara individu yang paling mahir dan berpengalaman dalam selok-belok Gunung Kinabalu. Seramai 122 malim gunung di bawah Persatuan Malim Gunung Sabah menyertai operasi mencari dan menyelamat ini. Ketika ditemui RTM di Taman Kinabalu, Presiden Persatuan tersebut, Richard Soibi, menyifatkan usaha murni persatuan itu adalah satu tanggungjawab bagi menyelamatkan mangsa dan meringankan bebanan tugas pasukan keselamatan. Cabaran itu memang hebat sekali lah. Sangat bahaya. Walaupun bahaya, tapi mereka berjaya akan membawa ke semua pendaki yang terperangkap itu ke kawasan yang selamat. Saya harap mana-mana pihak akan mencontohi gerak kerja ataupun semangat Malim ini untuk cuba membantu dan menyelamat. Sementara itu, beberapa malim gunung yang ditemui mengakui tugas sebagai malim gunung yang diamanahkan membawa dan menjaga keselamatan pelancong menuju puncak gunung merupakan pekerjaan mencabar. Sehingga malam kami telah membuat bantuan dan beberapa mangsa telah dibawa oleh mountain guide dari 6.5 sampai ke Timpohan Gate. Bagusnya untuk menjadi malim gunung ini dapat berkomunikasi dengan seluruh warga dunia inilah. Itu bagi saya. Lagi satu pengalaman saya itu sentiasa bertambah daripada masa ke masa, dari contoh dari segi aspek keselamatan. Semua ahli persatuan tersebut menyertai operasi mencari dan menyelamat, khususnya di kawasan Laban Rata, Kundasang, bagi mencari dan membawa keluar para pendaki yang masih terperangkap. Dalam pada itu, gempa bumi dengan magnitud 5.9 pada skala Richter yang berlaku pagi kemarin membawa pelbagai makna kepada para peniaga sayur dan bunga di Pekan Kundasang yang berada 18 km dari Ranau.
Tinjauan kru RTM di sekitar Pekan Kundasang mendapati peniaga masih lagi menjalankan perniagaan seperti biasa. Bagaimanapun, mereka yang ditemui memberitahu jumlah pengunjung berkurangan dari biasa. Kuranglah. Kemarin macam saya tidak ada semangat menjual. Lagi pembeli pun tidak begitu banyak, mungkin diorang pun takutkan. Macam kemarin memang sedikit lah, sebab dia bilang yang dari KK kan, yang dari sana kan juga dia bilang jalan ada yang retak. Sementara itu bagi Hutina Sobin, 55 tahun, seorang peniaga dan juga ibu kepada salah seorang malim gunung yang terkandas di Gunung Kinabalu ketika gegaran, berasa syukur anaknya akhirnya selamat turun tidak lama selepas kejadian berkenaan. Habis saya menangis dari yang apa lagi, yang dari pagi lagi yang masa itu gegaran itu kan. Nah, saya ambil dia, saya peluk yang syukur, alhamdulillah nak yang kau selamat, yang kau tiada apa-apa, saya bilang. Tapi yang entah, saya tidak tahu macam mana saya punya perasaan yang begitu betul-betul disanakan. Dalam pada itu, juru kamera RTM yang turut serta dalam tinjauan udara bersama pasukan gerakan udara polis dari Kota Kinabalu ke Ranau mendapati keadaan di udara masih berkabut tebal sekaligus menghadkan tinjauan bagi rakaman visual kepada hanya sehingga ketinggian 4,000 kaki. Jurutera binaan perlu menambah elemen tertentu pada pelan binaan bangunan bagi memperkukuh dan mempertahan struktur binaan mereka. Ini bagi mengelak kerosakan teruk berlaku dalam situasi seperti gegaran yang berpotensi mendatangkan bahaya pada struktur bangunan. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Abidin Madingkir yang mencadangkan perkara itu berkata, walaupun Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK tidak mempunyai undang-undang kecil tetap bagi menentukan struktur binaan, beliau berharap pihak berkaitan akan tetap mengambil serius perkara berkenaan. Dalam masa yang sama, beliau turut menasihatkan pemilik bangunan yang ingin melakukan pengubahsuaian supaya meneliti pelbagai aspek terutamanya kesesuaian dan keselamatan. Cadangkan supaya kita punya engineer ini kan, especially apabila mendesain ini bangunan-bangunan tinggi ini, to look into the structure, calculation dan juga the design. Supaya mengambil orang bilang tuh iktibar untuk memasukkan elemen-elemen yang boleh mempertahankan, memperkukuh bangunan ini apabila adanya earthquake. Sementara itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Insinyur Edward Yong Oifah berkata, cadangan itu amat bertepatan bagi memastikan keselamatan bangunan yang didiami terjamin. I think in the future we have to look into it and then implement that kind of building code to make sure all the building is safe lah. Datuk Abidin dan Datuk Edward yang ditemui media di Kota Kinabalu mengulas mengenai keretakan beberapa bangunan akibat gegaran gempa bumi kemarin. Sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama rakan penyampai Fiona di Angkasa Puri. Silakan.